فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Berbahagia Tuan Imam, pegawai masjid, ibu-ibu, ayah-ayah hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi ini Allah berikan pada kita ruang dan peluang ini. Moga-moga ianya dicatatkan sebagai satu catatan dan amalan yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah sebut pada kita dalam satu ayat Quran yang bersangkutan dengan perihal orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, sama ada sedang atau tidak, tiap-tiap minggu kita akan dipesan dengan perkara yang sama. Mimbar khutbah ni jadi saksi untuk kita. Orang laki-laki bila main masjid dia akan dipesan dengan benda yang sama tiap-tiap minggu, every week. Khatib dia akan baca benda ni. Kalau tak baca ni, tak sah khutbah. Tak sah khutbah, tak sahlah Jumaat. Kalau lah umur kita 60, maknanya kita dah dipesan tolak 10 lah umur-umur nangoi ni. 50 tahun, 50 tahun kita dipesan dengan takwa. Kalau lah umur kita 35, 40, tolak 10 tahun umur nangoi. Tuan-tuan, 40 tahun, 30 tahun kita dipesan dengan takwa. Bayang, satu bulan ada 4 kali Jumaat, dah beberapa kali kita dipesan dengan takwa. Tapi apa yang kita faham sebenarnya dengan takwa? Kalaulah pesanan seminggu sekali masuk dengan takwa ni, maka semua akan jadi baik. Kadang-kadang main Jumaat pun lambat. Tuan-tuan tengok ketika mana Allah berbicara dengan perihal takwa. Allah bagi kita satu jaminan, Allah bagi kita satu ganjaran yang akhirnya dengan ganjaran ini akan bawa kita pada satu jalan kebaikan. Apa Allah kata dengan takwa? Allah kata lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Untuk orang yang bertakwa ini, kami bagi dia pada orang bertakwa ini dengan 3 ganjaran yang besar. Berapa ganjaran? 3 ganjaran yang besar. Apa dia? Allah kata yang pertama, kami bagi dia jannatun tajri min tahtihal anhar.
Hak orang yang bertakwa, yang faham Islam, yang meletakkan Islam di dalam hidup dia, yang merencanakan kehidupan dia dengan rencana Islam, yang bawa keluarga dia dengan kaedah Islam, yang pandu diri dia, pekerjaan dia dengan Islam. Ini hak ni orang bertakwa ni, Allah janji dia dengan apa? Yang pertama, syurga. Khalidina fiha, kata Allah, kekal dia duduk dalam. Tuan-tuan, orang tanya, Ustaz, duduk dalam syurga ni lama mana kan? Selama-lamanya. Khalidina fiha, dah tahu dah lama mana, selama-lamanya. Dah tahu dah selama-lamanya tu lama mana. Bohong dia ni. Selama-lamanya, sampai kita duduk dalam itu, sehingga kan Allah berikan jaminan duduklah dalam. Dan syurga hak kita nak huni ni bukan calang-calang syurga, tuan-tuan. Allah sebut jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seronoklah duduk dalam syurga. Seronok gila. Dia kata, Ustaz tahu mana Ustaz bisa masuk syurga? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran betapa indahnya syurga yang akan kita lalui. Siapa yang akan masuk syurga ni? Siapa dia ni? Tuan-tuan, orang yang bertakwa. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata kullu ummatin yadkhulunal jannah. Nabi kata setiap umat aku ni, kata Nabi, semua akan masuk syurga. Semua. Kullu ni makna semua. Semua orang masuk syurga. Tak kira dia tua ke, dia muda ke, yang dia ni umat Nabi ni semua masuk syurga. Tapi Nabi sambung, Nabi kata illa man aba, melainkan yang enggan masuk syurga. Enggan ni maknanya tak mau lah. Bahasa kasar kita buat Kedah ni, hak kalah penjiliti semalam ni, tuan-tuan, bahasa tegang kita kan, dia panggil apa? Ketegang. Enggan ni maknanya ketegang, tak mau. Dalam istilah Nabi cerita, masuklah kamu, semua umat aku ni, semua akan masuk syurga. Tapi Nabi kata illa man aba, melainkan yang enggan masuk syurga. Enggan ni tegang, tak mau. Tidak. Lalu sahabat Nabi ketika itu Abu Hurairah, bila dia duduk dengan Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, mayyaba ya Rasulullah, siapa dia orang hak tak mau masuk syurga? Dalam pada Nabi cerita tentang keindahan syurga, dalam pada Allah sebutkan dalam Quran betapa indahnya kenikmatan syurga, tetapi kata Nabi ada orang yang tak nak masuk syurga. Sahabat jadi pelik. Enggak, kita pelik lah kalau orang, kalau kita jamu makan, kalau kita buat program jamu makan hebat-hebat ni, tiba-tiba dia tak mau makan. Dan kita nak bagi dia hadiah waiter Proton perdana, dia tak mau. Hadiah berian. Pelik lah. Pelik lah kan. Kalau orang perempuan, kita letak dia barang kemah, letak gelang, letak cincin, letak subang, letak rantai. Kita tanya dia, maklum lah ni barang kemah. Maklum dia jawab, tak mau dunia. Kalau letak dia, tuan-tuan, barang kemah ni, orang lelaki kalau tanya tak mau lah sebarang kemah. Kalau tanya maklum ni, bini kita, oh tak mau ni kira pelik bin ajaib. Orang perempuan ni biasa macam tu lah. Dia kata, Ustaz, hak ni dunia semua. Ui tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatirul muqaddar. Manusia ni, dia suka kepada bentuk perhiasan dunia. Semua orang lah betul. Dia suka tuan. Kan? Sebab itu dalam diri manusia ni ada timbul minat. Minat ni sebab apa? Sebab suka. Setiap orang yang main ni tuan-tuan, suka dia tak sama. Nampak elok, pakai jubah, buah serban, apa semua elok kan. Tapi dia ni jenis suka drift kereta. Tuan-tuan biasa tengok tak orang drift kereta pakai serban? Aku biasa tengok. Dan drift kereta tu di Kuala Lumpur, saya pergi ceramah di Shah Alam tuan-tuan, section 24. Dia ni main elok pakai serban, jubah semua elok, kata imam jemaah masjid ni tak nak tinggal. Tapi drift kereta tuan-tuan, bawa kereta, kereta dia punya daun, hak tayar sound.
Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz pergi rumah saya di KL, kalau Ustaz pergi rumah saya, dia kata, kereta saya ni ada 5 biji yang masuk drift. Salah satu kereta Ustaz, kami buatlah tayar dia terkangkang, duduk dulu. Dia orang pindah lah, duduk di KL lama. Biasa, minat. Dia kata, saya beli kereta ni Ustaz, Ustaz tahu berapa? Dia beli kereta Proton Wira. Dia cerita kat saya. Saya tak nak tengok lah. Kereta Proton Wira, dia beli hak second hand dia kata 8,000 kereta. Dia buat kereta tu, dia kata, Ustaz tahu saya masuk dream, dia kata, saya bubuh tung speaker saya 10,000. Saya kata, tu dia orang. Dia tukar tayar, terkangkang tayar, kita bisa tengok. Nak tumpang pun tak boleh. Masuk dream. Tayar dia saja tuan-tuan 15,000 dengan dream semua. Saya kata, tu dia orang. Tuan-tuan, mahal tali pada beruk. Tu saya tengok beruk membeli 3,000, tali 7,000, mahal tali pada beruk. Saya bila ceramah di Setiawan tu kan, di apa, area Tanjung tu kan, situ tuan-tuan pasal kampung, semua rumah ada beruk. Saya pergi ceramah di masjid, dia buat program apa nama, lepas tu pergi rumah orang kampung ada makan-makan. Dia kata, Ustaz, tahun ni Ustaz jangan terkejut. Saya kata, awak boleh apa? Tahun ni semua rumah ada beruk. Beruk rumah apa nak naik, pokoknya apa nak naik kan. Semua rumah ada beruk. Satu rumah ada 3 ekor beruk. Kira haiwan peliharaan kesayangan dia adalah beruk. Enggak. Kita doa kan. Semua tu minat orang. Dia tak boleh sangka. Allah tetap macam kita lah. Saya biasa jumpa satu pakcik ni tua nak hampir dah tentara, tapi dia minat mengai. Habis-habis kuliah pegang buat mengai, tapi mengai lah. Kalau boleh parik belakang rumah pun nak mengai. Minat sungguh ni. Minat orang ni tak boleh kata apa. Minat. Ada orang minat motor, dia beli motor besar kan, pergi ride sampai Thailand, Kelantan, pergi Pedu, naik motor besar. Ada hak jenis minat motor kapcai. Kalau zaman Waisuki ni tuan-tuan, jiran-jiran dia hari ni dia pergi kamera Highland. Saya kata, apa rajin semua pergi kamera Highland naik motor. Kan bawa bini apa, dia pun seorang. Ada 16 orang. Dia bertanya, Ustaz tak mau pergi? Tak mau. Pergi buat letih. Orang naik kereta relax daripada motor pergi kamera Highland. Sakit tang turun, nak tidur pula. Letih betul. Minat. Tuan-tuan. Kan? Macam kita lah. Ada hak minat ni, nak minat gerek. Allah kalau dia minat gerek tuan-tuan, tayar dia boleh tukar 3-4 ribu. Tuan-tuan tanyalah komponen yang ada dalam basikal tu, semua dia boleh jawab. Pasal apa? Minat. Minat ni tak boleh halang. Sebab itulah tuan-tuan, ketika mana Allah hidangkan manusia dengan takwa, Allah tahu manusia ni nak keindahan. Allah tahu. Tak usah bohong lah tuan-tuan, hidup kita ni semua nak indah, nak cantik-cantik belaka. Tuan-tuan, nah, ketika mana Allah cerita dengan takwa, lalu Allah hidangkan kita dengan syurga. Syurga. Ada apa dalam syurga ni? Macam-macam bro. Ada macam-macam dalam syurga ni. Ada apa dalam syurga ni? Allah kata dalam syurga nanti, wa ma'in masku, kamu akan dihidangkan air dalam satu gelas yang sangat cantik. Wa faqihatin katsirah, dalam syurga juga Allah kata ada buah yang banyak. Sebahagian ulama dia sebut bukan takat buah, bahkan makanan-makanan yang banyak akan dihidangkan pada kamu. Kamu nak apa dalam syurga? Makan apa? Apa ya? Semua ada dalam syurga. Dia tanya, Ustaz, dalam syurga ada KFC. Tanya KFC dulu. Pasal KFC kan murah, tapi beratur habis. Dah, baru ni KFC buat program tu murah. Staf jabat saya berpakat pergi potong balik awal. Saya kata, apa tu dia macam tak ada arah. Kan? Orang suka. Nak makan apa dalam syurga? Semua ada. Tentang habang. Dia kata, Ustaz, Pizza Hut ada? Pizza Hut pada lagi. Buah tepikai ada, Ustaz. Dia kira dia semua ada dalam syurga. Tuan-tuan masuk syurga, semua ada.
Sehingga kan dalam syurga ini Allah berikan jaminan kita akan duduk selamanya dalam syurga. Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, sebab tu bila orang yang bertakwa, Allah berikan nilaian syurga ini di sisi manusia. Soalnya, ketika mana Allah hidangkan dengan syurga yang menanti setiap orang di kalangan kita ni, siapa yang akan masuk syurga? Allah sebut dalam Quran ada 5 sifat utama orang yang akan masuk syurga. Ada 5 orang yang masuk syurga. 5 orang yang mempunyai sifat ini. Siapa dia? Allah sebut as-sabirin wal qanitin wal sadiqin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ada berapa? Ada 5 orang. Siapa dia? Yang pertama as-sabirin, orang yang sabar. Sabar ni tuan-tuan, kita boleh sebut dengan mulut, tapi kita nak buat sabar ni susah. Tuan-tuan tengok ketika mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab Minhajul Abidin, ada 3 tingkatan sabar. Pertama, sabar ketika mana kita nak melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah. Ni macam ni lah, kita main dalam masjid ni tuan-tuan, kan, kita sabar. Tuan-tuan ingat hak duduk saja ni tak letih ke tuan-tuan? Letih, duduk saja pun letih. Tu yang bila duduk boleh terlena, pasal letih tuan-tuan, kan? Bila duduk saja tuan, duduk pun letih. Tu yang cari dinding pasal letih. Ada masjid tuan-tuan dia tak ada dinding, dia pakai apa, kerusi hak jenis lain ni. Ada biasa saya pergi satu masjid tuan-tuan di Ipoh, kuliah saya. Jadi duduk kat kerusi tuan sampai terlentang. Semua orang tengok dia. Punya khusyuk dengar kuliah tuan, terlentang. Lepas tu saya buat tak nampak biar. Tidak lagi Pak Long tu malu pula. Dia kata lebih baik cari dinding. Dinding tetap tak terlengkang lah tuan-tuan. Malaikat dia terbalik ke kanan kiri ya. Tuan-tuan, maknanya nak cerita manusia ni dia kena sabar. Duduk dalam majlis ilmu ni pun sabar anggaran. Tu yang Nabi bagi jaminan. Siapa hak duduk dalam majlis ilmu ni, Allah bagi dia 3 benda. Pertama, sakinah. Hak duduk dalam majlis ilmu ni dia dapat sakinah. Sakinah ni makna apa? Tenang. Kalau jiwa serabut tuan-tuan, main masjid, tenang gila. Tenang. Yang kedua, Nabi kata rahmat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia dapat rahmat. Rahmat ni makna apa? Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah. Boleh? Yang ketiga, Nabi kata dia akan dapat keampunan. Setiap orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat pun akan turut doa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Ampun. Allah akan ampun dosa-dosa kita. 3 benda ni tak terlepas bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Seronoklah. Ganjaran yang besar. Sebab itu sabar ketika mana kita duduk dalam ketaatan, yang ni sabar tingkatan pertama. Sabar hak kedua ni kata para ulama, sabar yang kedua ialah sabar ketika mana kita diuji. Setiap orang tuan-tuan, ujiannya tak sama. Ada ujian besar, ada ujian kecil. Ada orang yang Allah uji dia dengan pak mentua. Ada orang yang Allah uji dia dengan isteri. Dapat isteri tuan-tuan, jenis pelitiak kuat, jenis pelitiak isteri. Ada orang yang Allah uji dia dengan suami. Suami dia perempuan. Saya biasa jumpa tuan-tuan, satu orang dia main di pejabat saya, perempuan. Dia kata, Ustaz, suami saya ni perempuan dengan anak pun dia sepak tajam lagu tu aja. Perempuan. Ada hak jenis salah sikit pun tak boleh, dia jenis perempuan. Dia macam. Sebab apa kita jadi pemarah? Sebab kita tidak menjaga solat. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, bab yang awal, ilmu dan ma'rifat. Sebab apa manusia jadi marah? Emosi manusia terganggu sebab kita tak solat, atau kita tidak menjaga solat, kata Imam Al-Ghazali. Sebab itu hati manusia ni kena dibentuk, hati manusia ni kena dibajai. Bila kita main masjid tuan-tuan,
Bila kita main masjid, kita akan jaga hati kita. Inna fi jasadi mudghah. Dalam diri manusia ni ada seketul daging, Nabi kata. Kalau baik daging ni, baiklah jasadnya. Tapi kalau buruk dan busuk daging ni, maka busuklah jasadnya. Sebab tu bila hati kita baik, ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi, inilah hati. Kalau hati baik, dia akan dipamerkan melalui gerak-geri, perbuatan dan tingkah laku. Soalnya hari ini, tuan-tuan bisa dengar orang kata, orang selalu sebut, orang kata, alah tak apa Ustaz, dia mulut dia jahat tapi hati baik. Tak, itu pepatah yang tak betul. Tidak ada istilah mulut jahat hati baik. Kalau mulut dia baik, hati dia akan baik. Tapi kalau mulut dia jahat, hati dia akan jahat. Tidak ada istilah mulut baik, mulut jahat, hati baik. Tak. Kalau hatinya baik, dia akan dipamerkan melalui gerak-geri dan tingkah laku. Sebab tu kalau orang pandai barat, orang yang promote, orang yang suka maki hamun orang, maknanya dia ada masalah pada hati dia. Tuan-tuan, sebab itu selalu kita dengar kan? Selalu kita dengar. Ni ada di masjid-masjid. Kadang-kadang minta maaf kan? Masjid-masjid ni kadang-kadang saya tengok apa nama jawatan kuasa kelih. Betul. Sebab apa? Kita hari ni tuan-tuan tengok ni yang duk jadi. Kami tahulah, kami duk ustaz-ustaz ni duk mengajar kita. Kita pergi merata masjid. Merata masjid kita sampai tuan-tuan, macam-macam perangai. Ada satu masjid ni belah Kedah juga. Satu masjid ni dia buat grup WhatsApp. Ustaz-ustaz main mengajar di masjid ni, dia buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp dia pula tuan-tuan, hak jenis tak boleh komen apa ni, hak admin saja boleh komen. Tak apalah, dia peringat lah. Malam ni ada ustaz ni ceramah kuliah, tak apalah, kita tak boleh komen apa. 2 bulan lepas tuan-tuan, 2 bulan lepas, dia tulis dalam grup WhatsApp tu, ustaz-ustaz ramai, ada 30 orang, 30 hari. Dia tulis dalam grup WhatsApp, bagi salam pun tak. Dia terkosong. Dia kata, hari ini, mulai hari ini dan malam ini dan malam-malam seterusnya, dia kata, semua kuliah ustaz-ustaz adalah dibatalkan serta merta. Dia macam meletakkan jawatan Perdana Menteri juga lah. Kan? Lepas itu dia live group. Kami nak komen apa, tak boleh. Kami pun live group. Rupanya tuan-tuan, 2 hari, setiausaha telefon. Dia kata, Ustaz, awak ustaz-ustaz tak main masjid ni. Nak main masjid apa dah kata semua kuliah batal. Dia kata, loh, kami tak tahu tak. Ni mesti kerja haji ni. Dia sebut nama. Awak pasal apa? Saya kata, ni pukul lagi malam, bertumbuklah masjid. Dia kata, tu dia lah. Tumbuklah masjid tuan-tuan ni. Sama-sama dia terpuasa. Ish, saya kata heran, nak buat kerja baik pun berkelahi. Macam-macam kita ni tuan-tuan. Heran sungguh. Yang hak duk jaga masjid ni bukan hak budak-budak dah, hak tua-tua lah. Hak nak jadi jenazah lah. Hak main tu hak nak jadi jenazah lah tuan-tuan. Kan? Hak kerot sana, kerot sini, kedot sana, kedot sini lah. Ni kalau letak dekat ni orang pun tak mahu lah, tak laku dah kedot. Ni, tu pun tak gagah keling. Ni kalau orang tolak kita, bukan tolak, buih pun rebah tuan. Duk berian, orang buih, rebah. Tu pun ada hati nak beli tuan. Spek pun, ni 2 level dah tuan. Spek. Kalau tak ada ni, Quran pun tak dia baca. Tu pun ada hati nak beli lagi. Heran sungguh kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih. Sebab itulah tuan-tuan, ketika mana Allah uji kita, macam-macam ujian. Macam-macam. Ni pun salah satu ujian bagi orang yang haji, orang yang ada ilmu. Kita tak nak selang kuliah tiap-tiap hari saja. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Saya biasa pergi satu forum tuan-tuan di Pulau Pinang. Tuan-tuan, dia buat satu forum. Forum dia tuan-tuan, bukan 2 orang ustaz, 15 orang ustaz. Tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan masih ingat 2 tahun lepas, 15 orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak, lepas Isyak mula ke 9. 9. Ha, nasib baik saya punya giliran yang kelima. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak. Lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang ustaz tuan. Mula lepas Isyak mula ke 9. 5 belas orang
Lega kan? Kena hak nombor 15. Forum tu tuan-tuan 2 hari lebih. 2 hari. Dia start habis 10, habis 2:30 pagi. Oh, dia berjaksa. Saya hak kena nombor 5. Cik baik saya, kalau kena nombor 15 ke 2:30 pagi, payah juga. Yang kita bermata duk tu, forum ni tak pernah capai, tak dah jadi beliau 2 hari semalam. Oh tuan-tuan, dahsyat. Cuba tuan-tuan buat tu. Allah hati tu imam ya. Ni nak abang nak cerita bahawa sabar ni tuan-tuan, ketika mana kita diuji, macam-macam ujian. Ni macam lah ni tuan-tuan. Kita dengar beriman. Ni ujian macam-macam kan. Ujian dalam negara. Bila tak ada ketahuan ni siapa PM kita. Dan PM ke-8 tak apa nak jadi PM. Lalu main bagi kat kita kan. Itu imam kita jadi PM kan. Tak selesai. Demai pula isu coronavirus 2-3 bulan ni. Oh kita dengar beriman saudara. Takut ni balon. Allahu Akbar. Ni kemarin dulu pula Arab Saudi dia sekat pula kemasukan jemaah umrah. Betul? Sahabat saya yang ada di sana jemaah umrah disekat dah sampai Jeddah dah. Lalu imas. Sebab sampai tak balik juga. Sebab tak boleh masuk. Sahabat saya yang ada di Mekah hari ni dia hantar gambar. Dia kata Ustaz 30 km jam. Bukan 30 km nak masuk melalui jalan darat daripada Jeddah ke Mekah 30 km tak boleh masuk. Ada sahabat kita yang ada di Mekah keluar bila dia dia tahu bidah dia pergi ke Taif. Ada satu grup ke Taif berziarah. Nak masuk tuan-tuan, nak masuk balik Mekah, barang daripada di Mekah tak boleh masuk. Pening dia apa? Kalau hak yang tak masuk lagi tak apa, boleh balik dulu. Hak ni memang dah ada di Mekah, pergi ziarah ke Taif, daripada Taif nak masuk Jeddah, nak masuk Mekah tak boleh. Disekat. Ada sahabat kita yang main melalui Madinah, kemudian nak pergi ke Mekah pun disekat. Dan akhirnya tersadai di airport Madinah 2 hari. Nak balik tak boleh, nak pergi pun tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maknanya ujian kita berat. Ramai mari ni disebut dalam satu portal harian rasmi Arab Saudi. Setakat kemarin ni sudah ada berbelas kes yang mati di Mekah. Berbelas kes maknanya tinggi lah. Belas kes ni maknanya tinggi lah kalau kematian akibat coronavirus. Wallahu a'lam tuan-tuan, ni kita doa, pakat-pakat doa. Tak lambat dah orang nak pergi buat haji. 2 bulan lebih sikit dah dalam rejak dah. Syaban, Ramadan, Syawal orang nak tolak pergi haji. Doa banyak-banyaklah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah lembutkan hati mereka dan Allah berikan kebaikan pada wabak yang Allah turunkan ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk umat Islam seluruhnya. Terbimbang tuan-tuan, kalau perkara ni berterusan, dia akan efek kepada ibadat haji yang akan kita laksanakan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, tu maknanya ujian. Cerah tanah nak mati tuan-tuan. Saya ceramah kuliah saya tak lambat sangat. Saya tak ikut jam. Saya cerah tanah pun mati. Tuan-tuan jangan bimbang, dia nak mati sebenarnya dia orang cerah tanah. Baik kita faham lah tuan, pagi-pagi ni macam-macam nak makan. Roti canai, pulut, faham. Saya kita roti dah. Jadi yang kedua ialah sabar ketika mana kita diuji. Yang ketiga yang disebut dengan sabar ni apa? Sabar ketika mana kita nak melakukan maksiat. 3 tingkatan. Bila nak buat maksiat kena sabar. Tuan-tuan, maka sabar ni ada 3. Orang yang sabar ni yang akan masuk dalam syurga Allah. Yang kedua, kata Allah, siapa lagi yang akan menghuni syurga? Yang ketiga ialah wal qanitin, orang yang taat dan patuh. Orang yang patuh pada perintah Allah dia boleh masuk syurga. Yang ketiga,
Yang ketiga ialah wasadiqin, orang yang membenarkan. Membenarkan apa? Apa yang ada dalam Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca Quran, kita kena faham, kita kena beramal dan bertadabbur dengan Quran. Sebab itu ada satu kisah yang berlaku di kota Mekah masa itu. Ada satu orang masa Nabi duduk dalam satu majlis macam ni dengan sahabat-sahabat Nabi. Ada satu orang yang berpakaian serba putih. Kata Sayyidina Umar, Zata yaumin iz tala alaina rajulun syadidun bayad as-siyam. Hadis ni panjang. Sayyidina Umar kata masa kami duduk dengan Nabi ni, ada satu orang, dia ni pakai putih, serba putih, serban putih, baju putih, stokin putih, serba putih. Dia duduk kat Nabi. Lam yurahu alaihi asaru safar. Kata Sayyidina Umar, kami tak nampak dia ni macam musafir pun. Tak. Lam ya'rifu, dan kami semua ni sahabat-sahabat Nabi yang duduk sekitar Nabi ni semua tak kenal dia. Betul. Dia main kat Nabi, dia duduk kat Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sayyidina Umar kata, kami nampak dia, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Dia main, kami tak kenal dia. Dia bukan musafir, seorang laki-laki, pakaian serba putih, rambut dia hitam. Lalu dia main, dia duduk kat Nabi, lutut dia berlagu dengan lutut Nabi. Satu. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, katakan lutut, bahkan dia letak tangan dia atas paha Nabi. Tiba-tiba dia tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ini hadis yang berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan, rukun agama. Dia tanya Nabi, panjanglah hadis ni. Nak cerita pada tuan-tuan, dalam kedudukan ini maka kita kena bertadabbur. Ilmu yang kita ada, kita kena tadabbur. Bukan boleh dapat melalui YouTube. Kita hari ini pandai kita pasal YouTube, itu masalah. Sepatutnya kita main masjid, kita tadabbur Quran, kita mengaji kitab fiqh, mengaji kitab tauhid. Akhirnya dengan inilah ada barakahnya. Macam orang pergi Mekah kan? Dia pergi semayang di hotel. Memanglah hotel tu duduk dalam kawasan tanah suci, tapi barakahnya kurang lah. Kita mengaji dalam YouTube, berkatnya tak ada. Ni kita nak main mengaji tuan-tuan, bawa kita duduk elok-elok, talaqi elok, sebagaimana yang dilalui, yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada perempuan yang dikasih sekalian, sebab tu kita kena memberikan apa dia? Wasadiqin, membenarkan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Yang keempat, wal munfiqin. Orang yang nak masuk syurga, dia kena menginfakkan harta daripada jalan Allah. Jangan bimbang. Bila ada harta sedikit, kita infak pada jalan Allah, insya-Allah Allah berikan kebaikan dalam hidup kita. Tuan-tuan jangan bimbang. Dia kata, Ustaz, saya ada hadis jalan. Tak apa, bagi aja. Insya-Allah Allah ganti dengan baik. Soalnya kena yakin. Hari ini, yang ada hari ini, kita kurang yakin. Sebab tu kita tak dapat. Sebab yakin kita kurang. Betul. Macam kita lah, Nabi pernah sebut, kalau lalat masuk ni, sebelah dia penawar, sebelah dia racun. Kita pergi makan dekat kedai mamak tuan-tuan, kau tercanai kan, lalat perang ayam dia masuk dalam ayam, dia tarik kita. Kita buat apa tuan? Tukang ayam kan, berapa ramai orang yang yakin. Dia letak lalat dia rendam ayam, dia angkat lalat dia buang, dia minum ayam. Ada berang? Tak ada tuan-tuan, kita buang pasal tak yakin. Dia tu bukan tak yakin dah, geli. Bukan geli, itu tak yakin tuan-tuan. Dia tu dah yakin yakin. Kalau betul sakit, kita buat eksperimen. Macam kita tangkap lalat tu, layak orang tu tengok dulu. Tuan-tuan dan perempuan yang sebab tu kena yakin semua. Sedekah yang kita bagi kena yakin. Kalau tak yakin, tak capai. Yang terakhir, yang kelima, Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun pada Allah, terutamanya kata Allah waktu sahur. Waktu sahur ni bila terpulang pada seseorang individu. Kalau kita bangun pukul 5, maka itulah sahur kita. Bangunlah di 1/3 malam, munajat depan Allah, sahur, dan kemudian minta keampunan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang terbaik untuk akhirnya merencanakan kita untuk langkah masuk ke dalam syurga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, yang akhirnya nak mati sebenarnya
Ha? Yang akhirnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata orang bertakwa ini dia berdiri atas 4 sifat utama. Pertama, saya nak sebut aja, al-khawfu minal jalil, takut pada Allah. Orang yang bertakwa dia akan rasa takut betul dia pada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, iaitulah al-isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa dia akan bersiap sedia untuk soal hari mati dia. Nah, kena bersiap sedia. Kita tak tahu bila nak mati tu kan. Boleh jadi sagi, boleh jadi esok, boleh jadi tulak, boleh jadi malam lagi. Semua orang tak tahu. So, apa perlu buat? Bersiap sedia dengan kematian. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Kata Sayyidina Ali, belajar redha. Nah, redha walaupun sikit. Redha. Apa yang Allah bagi kat kita, itu adalah kebaikan. Kadang-kadang kita tak nampak apa hikmah dia. Ada orang kata, apa nama, dia keluar-keluar masjid, kasut dia hilang. Jangan marah, belajar redha. Kita tak tahu apa hikmah dia yang mendatang. Nah, apa yang Allah bagi, ada rahsia dia di sebalik kejadian itu. Boleh? Baik, yang keempat, nah, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan melalui Al-Quran dan hadis. Ini sifat, 4 sifat utama orang bertakwa. Kalau ada yang ni, selamat kita dunia dan selamat kita di akhirat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini bila kita sebut dengan perihal takwa akan membawa kita pada satu kaedah jalan yang baik, dan akhirnya jalan inilah jalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Dan bila kita duduk dalam syurga, kita akan tahu betapa indahnya syurga yang akan kita nikmati. Wallahu a'lam. Makasih banyak tuan-tuan kerana jemput saya datang ke masjid tuan-tuan di kali pertama. Saya duk fikir lunah ni rupanya di sini. Saya ingat lunah di lunah, rupanya di sini kan. Saya tengok apa map ni dia silap ke apa, rupanya betul. Sebab kawasan ni memang saya duk mengajar juga. Saya duk mengajar surau KTC kuliah bulan saya. Hari Ahad, hari Khamis, malam Jumaat, minggu pertama. Kemudian saya mengajar di Taman Kulim Utama, surau Asy-Syakirin. Kemudian saya mengajar di belah Junjung. Nah, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah ada ruang, ada peluang kita jumpa lagi lah. Nah, pada waktu dan hari yang mendatang pula. Jaga diri elok-elok, jaga rahmat Allah, jaga kasih sayang Allah, jaga perbuatan kita, jaga tingkah laku kita, jaga akhlak kita, adab, jaga ibadah, dan jaga akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak. Selamat berpuasa bulan Rajab, dan jangan lekam daripada mulut bicara kita dengan doa yang pernah diajar oleh Nabi. Allahumma barik lana. Kena sebut pelan-pelan, saya juga terlajak. Jadi doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Ada break kita. Kan? Terlajak. Jadi doa elok. Biasa jadi ni, biasa jadi kat tu imam, hak jadi imam masjid. Sebab tu saya sebut bila kan, Allahumma barik, dia terlajak kan, dia duduk khusyuk kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Dia betul-betul dia silap. Dia nak baca doa lain. Jadi doa Rajab ni baca lain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Bila sampai Ramadan, doa kita Allah dah makbul. Jangan pula kita buat ta'ti. Ni bulan Ramadan dah sampai elok dah, kita pula jadi malam. Tak mau lah. Dah sampai Ramadan, doa mudah-mudahan Allah berikan dia dengan nilai keberkatan. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik untuk kita, agar dengan kesihatan yang baik dapat kita bawa ibadat ini dengan baik juga, insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah, selamat menyambut Ramadan. Baik tapi tak apa. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dah tak jumpa dah, cap biar siap-siap. Terima kasih banyak tuan-tuan. Jaga diri elok lah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lah pada ruang dan peluang yang lain pula, insya-Allah. Alright, terima kasih. I love you.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.